Apa khabar semua? Harap kita sihat semua dalam keadaan suasana COVID-19 sekarang ini. Jadi kita tetap semangat dalam membuat kerja, belajar dan sebagainya. Pertama, kita bincang tentang topik yang baru, iaitu akhlak dalam peradaban Islam, sebagaimana yang saya telah janjikan sebelum ini. Yang mana kita akan bincangkan 3 subtopik, iaitu pertama konsep akhlak itu, kedudukan akhlak, dan yang ketiga ruang lingkup akhlak, yang mana kita akan bincangkan tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, manusia sesama manusia, manusia dengan alam. Okey. Okey, pertama ni yang kita nak dapatkan, apa yang kita nak dapat daripada perbincangan ini. Pertama, kita nak memahami konsep akhlak dalam peradaban, mengetahui kedudukan akhlak dalam peradaban Islam, kemudian menepasti ruang lingkup akhlak dalam peradaban Islam itu. Itu 3 hal yang kita kena tahu pada kali ini. Right. Pertama, kita akan bincangkan tentang konsep dia. Okey, dari segi pengertian kita tak perlu lagi nak bincangkan sebab kita dah bincangkan sebelum ini. Ini kita nak bincangkan tentang konsep apa maksud akhlak itu. Pertama, manusia tidak boleh dipisahkan dengan akhlak atau moral. Macam mana kita bincangkan sebelum ini, kita belajar tentang moral dalam peradaban Gerik. Sekarang ini kita bercakap bagaimana agama iaitu Islam itu membentuk moral yang disebut sebagai akhlak itu. Sebab itu dikatakan manusia tidak boleh dipisahkan dengan akhlak ataupun moral. Perbuatan, amalan atau tindakan yang diambil tidak terlepas daripada lingkungan hukuman, sama ada terhadap dirinya ataupun orang lain. Maknanya, bila kita bercakap tentang diri kita sebagai seorang manusia yang melakukan perbuatan, maka kita tidak lepas daripada guideline yang ditetapkan. Sebab itulah disebut sebagai lingkungan hukuman. Supaya kita melakukan kebaikan-kebaikan yang perlu ada pada diri manusia. Yang ketiga, kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menepati tempat yang penting. Yang mana ketika mana manusia itu melakukan perbuatan yang baik, maka dia diletakkan di suatu tempat yang terpenting, bukan sahaja di masyarakat, tetapi selepas kehidupan dia, selepas kematian nanti, tempatnya tidak bukan adalah di syurga. Dan dalam Islam, akhlak adalah satu elemen yang tidak dapat dipisahkan. Maknanya dikatakan sebagai hubungan simbiotik antara manusia dengan akhlak, tidak boleh dipisahkan. Akhlak merupakan cerminan dalam seseorang itu. Ia terhasil daripada keimanan dan amalan seseorang itu. Ibarat sebatang pokok, akarnya itu merupakan iman, dan buah-buah yang dihasilkan itu adalah akhlak itu sendiri. Maknanya apabila berakalkan iman, berbatangkan syariat, maka buahnya nanti iaitu akhlak itu. Nah, sumber yang ada dalam membincangkan tentang akhlak ini tidak lain tidak bukan sebagaimana kita dah sentuh semasa SEM 1 dulu, iaitu berkaitan tentang sumber pertama iaitu Al-Quran, iaitu wahyu yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Yang kedua iaitu As-Sunnah, apa yang diungkapkan, apa yang dilakukan, apa yang diakui oleh Nabi Muhammad, ia merupakan sunnah. Dan ingat, pernah saya sentuh sebelum ini bahawa akhlak Nabi Muhammad itu seperti mana apa yang kita baca pada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita bercakap tentang ciri-ciri. Ciri-ciri akhlak itu. Pertama, bersifat mutlak dan menyeluruh. Maknanya sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan dia adalah mutlak dan menyeluruh. Kemudian yang kedua, melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan. Sebagaimana apa yang dilakukan seseorang itu, melakukan kebaikan, ia merupakan tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seseorang itu. Melakukan sebarang kebaikan, melakukan amal ibadah untuk menyempurnakan apa yang dituntut sebagai seorang manusia. Yang ketiga, iaitu ciri yang ketiga, bersifat sederhana dan seimbang. Tidak terlalu obvious, macam mana yang kita bincangkan sebelum ini, bagaimana Socrates, bagaimana Aristotle mengajar kita bagaimana kita harus ada keseimbangan diri. Begitu juga yang terdapat dalam Islam itu sendiri. Dia bercakap tentang bagaimana kita meletakkan nilai di tengah-tengah, nilai sederhana dan juga seimbang. Tidak terlalu boros, tidak terlalu kedekut. Maknanya berada nilai di tengah itu. Kemudian mencakupi suruhan dan larangan. Maknanya dalam akhlak itu, apabila kita melakukan segala perintah Tuhan dan meninggalkan segala larangannya, maka peri perbuatan manusia, perilaku perbuatan manusia itu memang kita dikatakan kita akur dengan sistem yang ada, do and don't itu. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, bersih dalam pelaksanaan.
bila mana kita mengikuti peraturan yang telah Tuhan atur untuk kita. Allah jadikan kita sebagai manusia yang sempurna, mengikuti segala arahan yang diperintahkan dan meninggalkan selarangannya. Maknanya apabila kita melakukan demikian, maka kita sudah bersih dalam melakukan sebarang tindakan, baik terhadap diri kita sendiri, baik hubungan dengan Tuhan, baik kita dengan alam itu sendiri. Kemudian yang seterusnya, ciri yang terakhir, ada titik keseimbangan. Keseimbangan maksudnya di sini bagaimana kita menekankan, yaitu dalam diri kita perlu ada nilai-nilai yang baik, nilai seimbang, nilai yang perlu ada dalam diri kita, nilai yang tidak menekankan nafsu, nilai yang tidak menekankan tentang kejahatan dan sebagainya, tapi bagaimana kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan terus kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Alright. Nah, sekarang ini kedudukan akhlak dalam Islam itu bagaimana? Pertama, akhlak dihubungkan dengan tujuan risalah. Ia merupakan putusan utama Nabi Muhammad. Ini yang kita kena dah fahamlah bagaimana akhlak itu merupakan yang dituntut oleh agama. Yang kedua, akhlak menentukan kedudukan seorang di akhirat kerana akhlak memberatkan timbangan amalan. Kerana dia melakukan perbuatan yang baik, maka dia letakkan ke dalam syurga. Akhlak dapat menyempurnakan keimanan seseorang mukmin. Bila mana dia melakukan hubungan baik dengan Tuhan, maka wajar dia dikatakan seorang yang sempurna imannya. Yang keempat, akhlak yang baik dapat menghapuskan segala dosa. Maknanya, apabila kita melakukan perbuatan perintah Tuhan, melakukan sebarang apa yang telah dipinta oleh Allah, maka kita dapat menghapuskan segala dosa-dosa yang telah lalu. Yang kelima, akhlak merupakan sifat Nabi Muhammad, di mana Allah memuji Nabi Muhammad kerana akhlaknya yang baik. Seperti mana yang kita lihat dalam kata Aisyah, iaitu akhlak Nabi Muhammad seperti mana kamu membaca Al-Quran itu sendiri. Yang keenam, akhlak tidak dapat dipisahkan daripada Islam. Kenapa? Kerangka yang ada itu berasal daripada kerangka akidah syariah yang menghasilkan yang namanya akhlak. Dan yang ketujuh, akhlak baik dapat menghindar seseorang daripada neraka. Sebaliknya, akhlak yang buruk menyebabkan seseorang itu, ataupun perbuatan yang buruk lah, bukan dikatakan sebagai akhlak yang buruk, perbuatan yang buruk ataupun moral yang buruk akan menyebabkan seseorang itu jauh daripada syurga. Okey, kemudian ruang lingkup akhlak, iaitu pertama kita bercakap bagaimana akhlak dengan Allah, akhlak dengan Tuhan. Ya. Yang pertama, beriman dengannya, itu sudah pasti. Bila kita sudah yakin, bila kita sudah percaya, maka perlu kita meletakkan dasar percaya dan yakin. Iaitu maksudnya beriman dengannya. Yang kedua, beribadah. Apa tuntutan ibadah seperti solat, puasa, zakat, haji? Maka sebagai seorang yang dikatakan, bila dikatakan seorang Islam, maka ia perlu beribadah dan menunaikan pada waktu yang telah ditetapkan. Andai kata manusia itu melakukan kesilapan, dosa dan sebagainya, dosa kecil atau dosa besar, maka hendaklah ia bertaubat. Selalu melakukan taubat kepada Allah. Yang keempat, mencari keredaan. Sebab manusia ini bukan mencari keredaan sesama manusia, mencari populariti dengan manusia, tidak. Tetapi bagaimana kita mencari keredaan dengan Tuhan. Sebab bila Tuhan reda dengan kita, pasti kita akan selamat kerana diletakkan ke dalam syurga. Yang seterusnya, taat kepada perintah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akur. Bila dituntut untuk solat, solat. Maka bila kita diminta untuk meninggalkan segala perbuatan yang jahat seperti zina, kita tolak ke tepi. Kemudian, terima takdir yang ada. Terima takdir yang apa sahaja keputusan Allah, kita kena terima. Yang kedua, iaitu akhlak sesama manusia. Bagaimana kita bicara pada minggu lepas, iaitu bagaimana kita perlu melakukan sebarang kebaikan. Semua agama samawi menuntut kita untuk melakukan kebaikan kepada ibu bapa. Yang kedua, akhlak kepada guru, pensyarah, cikgu kita. Itu yang terbaik. Jangan kita rasa ego terhadap seorang yang namanya guru. Kalau kita ego di hadapan guru, ego di hadapan pensyarah, ilmu kita tidak ada keberkatan. Ilmu kita tidak dapat masuk, sekejap dia keluar. Okey, jadi itu akhlak dengan guru itu amat
penting. Yang ketiga, akhlak dengan jiran tetangga. Bagaimana kita menghormati jiran kita sebelah, selalu kita memberi makanan, sedekah, hadiah dan sebagainya. Akhlak dengan suami isteri, sebagai seorang suami ataupun seorang isteri mesti memanggil dengan kasih sayang, memanggil isteri dengan nama yang terbaik. Jangan menghina suami di hadapan orang, jangan buka aib di antara satu sama lain. Yang seterusnya yang disebut sebagai akhlak dengan anak. Bila kita membentuk anak, maka anak itu mesti mengikuti segala perintah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Maka bila kita mendidik mereka dengan agama, maka anak kita akan selamat. Begitu juga dengan ahli keluarga kita yang lain. Adik kita, abang kita, kakak kita dan sebagainya, sepupu kita dan sebagainya, kita harus menghormati mereka, kita harus menjaga aib mereka. Jangan kita memberitakan benda-benda yang tidak elok kepada orang lain tentang ahli keluarga kita. Itulah yang dikatakan bagaimana kita menjaga akhlak sesama manusia. Kemudian yang last sekali iaitu kita bercakap iaitu akhlak dengan alam itu sendiri. Pertama dengan malaikat. Walaupun kita tidak nampak malaikat, contohnya ketika mana kita berada sendirian, maka hendaklah kita menutup kemaluan kita, karena kita malu dengan malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua dengan jin. Maka dalam ada hadis Nabi mengatakan janganlah kamu melakukan membuang air di tempat, contohnya di tepi hutan, dalam lopak dan sebagainya, dan janganlah kita beristinja dengan tahi kering ataupun kita beristinja dengan tulang. Ini dalam hadis, karena tulang-tulang itu adalah makanan bagi jin. Kemudian yang ketiga, haiwan ternakan. Kalau kita nak sembelih dengan adab. Jangan kita tunjukkan pisau yang tajam itu di hadapan dia. Kalau dapat, jangan seksa haiwan tersebut. Kalau guna pisau yang tajam supaya menyegerakan kematiannya. Kalau kita haiwan ternakan itu untuk membawa barang, maka janganlah terlalu membebankan sangat sehingga dia terpaksa dengan kudrat yang semaksimal yang mungkin mengangkat barang yang kita suruh dia bawa. Kemudian haiwan bukan ternakan. Jangan kita buli binatang-binatang yang bukan menjadi haiwan ternakan kita. Maksudnya haiwan-haiwan seperti burung, kita lastik, kemudian dia cedera, kita biarkan saja. Kita menganiaya kucing, kita menganiaya anjing dan sebagainya. Kasih sayang kita kena tebarkan dengan makhluk-makhluk seperti kucing, anjing dan sebagainya. Karena mereka juga makhluk Tuhan yang nak kepada kehidupan, yang nak hidup bersama dengan kita. Kalau kita nak hidup, maka haiwan itu pun nak hidup juga. Mereka ada hak hidup. Kita ada hak hidup, mereka pun ada hak hidup. Kucing nak hidup, anjing nak hidup, apalagi burung pun nak hidup. Apalah maknanya kita menyeksa mereka dengan keadaan yang tidak baik. Kalau kita peliharalah dengan bagus. Bagaimana kalau kita memberi kesihatan kepada diri kita sendiri, maka kita beri kesihatan kepada mereka agar mereka sihat. Yang terakhir yang disebut sebagai menjaga alam ini. Jangan kita cemari alam dengan benda-benda yang tidak baik. Kalau jangan kita bakar sehingga menyebabkan asap, sehingga menyebabkan alam ini tercemar dengan karbon dioksida yang tidak baik. Jangan kita cemar sungai kita dengan racun dan sebagainya. Kita lihat sekarang ini ramai orang yang mengambil udang, ikan dengan menggunakan racun dan bom sehingga menyebabkan sungai ataupun tepi laut menjadi tidak baik kerana ada pencemaran racun dan sebagainya. Saya rasa cukup itu saja untuk bincangan kali ini sebagai melaksanakan pemahaman kita bagaimana akhlak dalam peradaban Islam itu, yang mana memberi kita satu benda yang positif dalam kehidupan kita. Kerana kita sudah bincangkan etika dalam peradaban Greek, etika dalam agama Samawi. Nah, sekarang ini kita melihat bagaimana akhlak itu yang dimunculkan di dalam yang namanya peradaban Islam. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.